Sehingga kan kita sebut tentang Makkahul Mukarramah, kita sebut Al-Madinatul Munawwarah. Kerana apa dia? Kerana penuh dengan keberkatan di tempat ini. Tempat yang penuh berkat yang Allah jadikan pada kita. Di mana tempat berkat ini? Sehingga kan tempat yang berkat ini dimustajabkan doa. Katanya ulama diajar demikian. Kita jangan tertinggal. Di mana lagi tempat yang berkat dalam hidup kita? Tempat yang berkat dalam masjid ataupun dalam surau, tempat yang penuh dengan keberkatan. Sebab itulah kita disunatkan sembahyang sunat berbeza-beza tempat. Dalam masjid kita diminta supaya sembahyang sunat jangan satu tempat, jangan. Tetapi kita sembahyang sunat banyak tempat, di berbeza-beza tempat. Dengan tujuan apa dia? Ada tempat yang diberkati sehingga kan doa kita dimustajabkan terus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang berkat. Sebab itu dalam hidup kita ni, keberkatan yang besar ini tempat menjadikan peranan juga pada seorang. Di mana lagi tempat yang berkat? Rumah-rumah yang penuh dengan rumah-rumah yang di dalamnya ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Rumah itu rumah yang diberkati. Kita akan tanya sebelum daripada anda sebut beberapa tempat dan masa. Boleh jadi kita akan tanya, apa maksud berkat Ustaz? Berkat sehingga kan disebut dalam Al-Quran tentang berkat, dalam hadis tentang berkat. Berkat-berkat ni apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali sebut tentang berkat. Lalu ulama-ulama kata berkat sesuatu yang kita dapat sedikit tetapi dirasakan banyak. Satu benda yang kita dapat sedikit tapi dirasakan banyak. Berkat katanya ulama sesuatu keadaan yang sempit tetapi dirasakan luas. Berkat katanya ulama keadaan yang kamu rasa nampak susah pada zahirnya tetapi dirasakan lapang pada batinnya. Maka itu tanda berkat. Berkat ini kadang-kadang ada orang yang rumah besar, tapi dia tak berkat. Dia rasa kosong saja dalam rumahnya. Rumah dia jadi rasa kosong. Kenapa? Rumah yang tak berkat. Ada orang yang kenderaan mewah, ada driver lagi dia, duduk belakang lagi dia, tapi masam je dalam kereta dia. Ada orang kereta kecil je, kancil je kereta dia, anak 12 orang, sibuk melambai tepi jalan anak dia. Mak ayah senyum je dalam kereta. Tanda apa dia? Tanda kenderaan yang diberkati. Dalam hidup kita ni ada kadang-kadang orang beli tilam yang tebal tu, tilam warna yang tak sakit tulang belakang tu kan. Yang kita beli tilam bukan main lagi tebal. Nak suruh tidur tapi tak tidur. Terkelip-kelip mata kita. Terkelip-kelip mata kita. Tahu-tahu ambil toto, lena pula atas toto. Nak sebutnya apa dia? Keberkatan. Berkat ini satu anugerah yang Allah kurniakan. Kerana dalam hidup kita ni tak semua kita memiliki tak. Kita milih 1/3 je, 2/3 lagi milik Allah. Dalam hidup kita 1/3 je milik kita. Kita boleh beli ubat tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli rumah tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli apa dia? Kita boleh dalam hidup kita. Kerana pemberinya siapa dia? Allah. Allah memberkati dalam hidup. Kalaulah hidup ini menjadi mulia kerana hidup kita, kerana harta benda yang menjadi nilai. Hidup ni menjadi nilai kerana harta benda. Nescaya Qarun lebih bernilai daripada kita. Qarun, para hadis kan baca dalam sejarah. Kaya tak kaya Qarun? Kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Naik je matahari terbit, tenggelam. Terbit je 70, naik je terbit matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi ini. Sedalam 70 hasta masuknya ke dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita buat program mencari harta Qarun ni. Elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Dalam manusia yang tak mulia kerana harta yang besarnya nilai berapa? Harta yang diberkati. Kita tak mulia kerana jawatan. Tak payah kejarlah jawatan besar. Jawatan besar ke jawatan kecil ke dan sebagainya, tak payah. Kerana apa dia? Jawatan tidak menjadikan kemuliaan hidup, tetapi jawatan itu berkat ke tak berkat? Jawatan itu berkat tak berkat? Kerana berapa ramai orang yang jawatan dia besar, jawatan dia hebat, tiba-tiba dia hilang berkat. Kalaulah jawatan menjadi kemuliaan dalam hidup, nescaya Fir'aun lebih hebat daripada kita. Jawatan Fir'aun ni bukan jawatan biasa tak, mengaku jadi Tuhan. Fir'aun jawatan dia disebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan ni, terkejut Iblis terkejut. Tak ada Iblis. Ada juga orang mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Iblis sendiri kata aku sendiri tak mengaku jadi Tuhan.
Tiba-tiba ada manusia yang mengaku jadi Tuhan. Fir'aun, Allah jadikan dalam hidup dia tak pernah rasa sakit. Tak pernah rasa sakit. Darah tinggi tak pernah kena. Kencing manis tak pernah ada. Gaut lagi tak pernah ada. Dalam hidup Fir'aun tak pernah kena. Dia tak pernah batuk. Fir'aun tak pernah batuk. Sesama tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah kena dalam hidup Fir'aun. Fir'aun ni menguap pun tak pernah. Menguap pun tak pernah. Kita boleh bayang bagaimana hebatnya Fir'aun. Kita ni cuba tunggu kejap lagi. Kejap lagi menguap terus. Tunggu sikit lagi je menguap. Fir'aun tak pernah menguap. Dalam keadaan tak pernah menguap, lalu Allah jadikan dia, Allah tenggelamkan dia dan disimbolkan kezaliman. Maknanya apa dia? Harta pangkat kamu tak jadi mulia, wahai Fir'aun. Habis tu apa dia? Keturunan mulia. Keturunan tak menjadi kemuliaan. Kita jangan ingat bahawa kemuliaan kita dengan keturunan, tetapi kemuliaan dengan keberkatan. Yang menyebabkan kamu berkat dalam hidup kamu bukan kerana keturunan kamu. Kalaulah keturunan menjadi kemuliaan, nescaya Bani Israel lebih mulia jauh daripada kita. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Bani Israel? Allah sebut, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Aku laknat Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam ini sendiri. Tapi nak sebutnya gambaran, oleh kerana demikian, maka keberkatan yang bernilai dalam hidup kita, menjadi keberkatan itu menjadi nilai ukur pada diri seorang. Sehingga kan Allah sebut, apabila kamu berkat saja dalam harta benda kamu berkat saja dalam kerja kamu, dan kamu berkat saja dalam hidup kamu, kami akan buka pada kamu la fatahna alaihim barakat. Kami buka segala pintu keberkatan daripada mana? Minas sama'i wal ard, daripada langit